Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berita Al-Hijrah 20 November bersama saya Al-Muhsin Muhammad Nur dan berikut tajuk utama malam ini. Yang di-Pertuan Agong titah kemuka calon Perdana Menteri esok. Juga nama besar kecundang, cipta sejarah baharu dalam sistem demokrasi negara. Gabungan parti-parti politik yang dipersetujui perlu mengemukakan calon Perdana Menteri ke-10 kepada Istana Negara sebelum jam 2 petang esok. Ia selepas Istana Negara menerima keputusan rasmi pilihan raya umum ke-15 jelas menyatakan bahawa tiada parti politik berjaya memperoleh majoriti mudah untuk membentuk kerajaan baharu. Terdahulu, Pengerusi SPR Tan Sri Abdul Ghani Saleh menghadap Yang di-Pertuan Agong bagi mempersembahkan dokumen keputusan rasmi PRU 15. Datuk Pengelola Bijaya Diraja Istana Negara Datuk Seri Ahmad Fadil Samsudin dalam satu kenyataan berkata, menjunjung titah perkenan Yang di-Pertuan Agong Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah, Istana Negara meminta kerjasama Yang di-Pertua Dewan Rakyat Tan Sri Azhar Azizan Harun untuk memohon kepada ketua parti-parti politik dan ketua gabungan parti-parti politik yang mempunyai jumlah kerusi yang banyak untuk memaklumkan kepada pihak Istana Negara. Menurutnya, selaras dengan perkara 40/2/A dan perkara 43/2/A Perlembagaan Persekutuan, titah perkenan dan keputusan Seri Paduka Baginda berkenaan pembentukan kerajaan baharu dan pelantikan Perdana Menteri menerusi proses yang sudah dijelaskan adalah muktamad. Seri Paduka Baginda dalam pada itu menasihati rakyat dan ketua parti-parti politik akur dan menghormati proses demokrasi serta menerima keputusan PRU 15 dengan tenang serta berlapang dada demi menjaga keutuhan negara kerana negara ini umpama harta. PRU 15 menyaksikan sejarah baharu buat negara apabila tiada parti yang memperoleh majoriti mudah untuk membentuk kerajaan persekutuan yang baharu. Pakatan Harapan memenangi 82 kerusi dan Perikatan Nasional PN dengan 73 kerusi. Barisan Nasional 30 kerusi, Gabungan Parti Sarawak 22 kerusi, Gabungan Rakyat Sabah 6 kerusi, Warisan 3 kerusi, Bebas 2 kerusi, Parti Bangsa Malaysia meraih 1 kerusi, manakala Gerakan Tanah Air dalam penampilan sulung kali ini gagal memenangi mana-mana kerusi. Gabungan parti dalam PN yang pertama kali bertanding pada PRU menampilkan prestasi cemerlang apabila turut menyapu bersih 14 kerusi Parlimen di Kelantan dan 8 di Terengganu selain membentuk kerajaan negeri di Perlis setelah memenangi 14 daripada 15 kerusi Dewan Undangan Negeri DUN. Bagaimanapun, DUN Perak dan DUN Pahang tidak memperoleh majoriti mudah dan perlu gabungan parti bagi membentuk kerajaan negeri. Sementara itu, Parlimen P168 Kota Marudu dimenangi calon dari Parti Kesejahteraan Demokratik Masyarakat KDM, Datuk Witrom Bahanda dengan jumlah 24,318 undi dengan majoriti sebanyak 8,174 undi. Terdahulu, keputusan rasmi bagi kerusi Parlimen itu tidak dapat diumumkan berikutan faktor cuaca. Sementara itu, Yang di-Pertua Dewan Rakyat Tan Sri Azhar Azizan Harun telah meminta ketua-ketua parti yang memenangi kerusi substansial PRU 15 untuk mengemukakan parti-parti dan ahli-ahli parlimen bebas yang bersetuju untuk menganggotai gabungan yang mempunyai sekurang-kurangnya 112 kerusi. Ia perlu diserahkan melalui surat akuan berkanun oleh ketua parti. Mereka juga diminta menamakan seorang daripada ahli Dewan Rakyat dalam gabungan mereka yang diberi kepercayaan untuk menjadi Perdana Menteri ke-10 melalui surat akuan berkanun dari setiap ahli Dewan Rakyat yang menganggotai gabungan tersebut yang dinyatakan dengan terang dan jelas. Dokumen-dokumen yang tersebut perlu diserahkan ke Istana Negara selewat-lewatnya pada hari Isnin 21 November 2022 sebelum jam 2 petang. Dalam pada itu, PRU 15 juga menyaksikan ramai calon nama besar yang kecundang. Antaranya dua calon ahli parlimen paling lama berkhidmat iaitu Tun Dr. Mahathir Mohamad dan Tengku Razali Hamzah.
Tun Dr. Mahathir yang bertanding di bawah tiket pejuang gagal mempertahankan kerusi Parlimen Langkawi setelah tewas kepada calon Perikatan Nasional Muhammad Suhaimi Abdullah yang memperoleh majoriti kukuh 13,518 undi. Bekas Perdana Menteri itu hilang deposit setelah hanya menerima 4,566 undi. Ini adalah kekalahan pertama beliau sepanjang 53 tahun karier politiknya. Di Gua Musang, Kelantan, calon BN Tengku Razali Hamzah tewas kepada Wakil PAS Muhammad Azizi Abu Naim dengan majoriti tipis 163 undi. Ia sekaligus menamatkan legasi 11 penggalnya di kerusi P032 itu. Manakala di Putrajaya, penyandang 4 penggal Datuk Seri Tengku Adnan Tuku Mansor dari BN tewas di parlimen berkenaan. Beliau yang digelar Ketua Kampung Putrajaya tewas kepada Naib Presiden Bersatu Datuk Dr. Razi Jidin yang menang dengan majoriti 2,310 undi. Turut kecundang Datuk Seri Azmin Ali, penyandang kerusi Parlimen Gombak sejak 2004 itu, tewas di tangan anak didiknya sendiri, Datuk Seri Amiruddin Syari yang juga Menteri Besar Selangor dengan majoriti 12,729 undi. Manakala itu di Sungai Buloh, hasrat bekas Menteri Kesihatan Khairi Jamaluddin Abu Bakar untuk menawan kubu kuat Pakatan Harapan PH itu tidak kesampaian. Beliau tewas kepada calon PH Datuk R. Ramanan yang memperoleh majoriti 2,693 undi. Jumlah majoriti itu bagaimanapun jauh berkurangan berbanding 26,634 majoriti pada PRU14 yang diperoleh R. Sivarasa daripada Parti Keadilan Rakyat PKR. Pengerusi Perikatan Nasional PN Tan Sri Muhyiddin Yassin memberi jaminan kerajaan persekutuan akan dapat dibentuk dalam masa terdekat. Menurut beliau, pihaknya telah menerima kunjungan pengerusi Gabungan Parti Sarawak GPS Tan Sri Abang Johari Tun Openg dan Presiden PAS Tan Sri Abdul Hadi Awang berkenaan perkara itu. Beliau dalam catatan Facebooknya berkata rundingan juga sedang dibuat dengan parti-parti lain yang sehaluan dan ahli parlimen bebas. Beliau turut memuat naik sekeping gambar yang memperlihatkan perbincangan antara beliau, Abdul Hadi dan Abang Johari yang juga merupakan Premier Sarawak. Semalam Muhyiddin yang juga bekas Perdana Menteri berkata PN sedia menjalinkan kerjasama dengan mana-mana parti yang dapat menerima prinsip dan perjuangan gabungan itu dalam membentuk kerajaan yang bersih dan stabil kecuali dengan PH. Sementara itu, Gabungan Parti Sarawak, GPS, bersetuju membentuk Kerajaan Persekutuan bersama 4 lagi gabungan parti politik Semenanjung dan Sabah. Pengerusi GPS Tan Sri Abang Johari Abang Openg berkata keputusan itu dibuat demi mengukuhkan dan menstabilkan negara serta kesejahteraan rakyat. Beliau berkata kerajaan campuran bersama GPS itu terdiri daripada Perikatan Nasional PN, Barisan Nasional BN dan Gabungan Rakyat Sabah GRS. Pengerusi PN Tan Sri Muhyiddin Yassin sebagai calon Perdana Menteri. Bagaimanapun setakat ini tiada kenyataan dikeluarkan oleh PH. Sementara itu, mesyuarat Biro Politik UMNO yang berlangsung hari ini belum memutuskan sebarang hala tuju parti sama ada mahu menyertai mana-mana gabungan parti lain atau sebaliknya. Ahli Majlis Kerja Tertinggi UMNO, Datuk Seri Bung Mokhtar Radin, menjelaskan akan ada beberapa sesi perbincangan selepas ini bagi mengkaji senario itu. Kita akan Barisan Nasional akan menentukan alat tuju kita. Tidak kita putuskan dengan mana-mana. Belum putus lagi. Kita akan ada perbincangan lagi. Beliau juga mengesahkan mesyuarat Majlis Kerja Tertinggi MKT UMNO yang sepatutnya berlangsung malam ini ditangguhkan tanpa mengulas lanjut sebab ia ditunda. Parlimen tergantung. Parti mana layak bentuk kerajaan? Alhamdulillah bertemu lagi. Ahli Parlimen Arau Datuk Seri Syahidan Kasim akan mempertimbangkan penyertaannya sebagai ahli PAS sekiranya diizinkan oleh pucuk pimpinan parti berkenaan. Ia selepas kejayaannya mempertahankan kerusi itu atas tiket PAS. Terima kasih kepada PAS memberi peluang kepada saya untuk bersama-sama dengan mereka. Dan insyaAllah kalau
rekod ni. Yang lepas ni Syahidan tidak pernah melupai kawanan. Beliau berkata demikian dalam sidang media bagi meraihkan kejayaan PN Perlis yang berjaya menyapu bersih 3 kerusi parlimen dan memenangi 14 daripada 15 kerusi DUN di negeri itu. Datuk Seri Syahidan sebelum ini tidak dicalonkan oleh BN walaupun menang selama 4 penggal berturut-turut. Pada PRU 15, beliau berjaya mempertahankan kerusi Parlimen Arau dengan majoriti 23,216 undi, menewaskan pencabarnya Datuk Rozabil Abdul Rahman dari BN dan calon muda Pakatan Harapan Fatin Amelina Fazli sekaligus merekodkan majoriti terbesar. Sebentar tadi telah masuk waktu solat fardu isyak bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan kawasan-kawasan sewaktu dengannya. Sentiasa letakkan solat sebagai keutamaan dalam apa jua keadaan kerana menunaikan solat fardu 5 kali sehari bermakna seseorang Muslim itu menegakkan agamanya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على
Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Selamat menunaikan solat fardu isyak. Baik, kita ke laporan seterusnya. Bekas Ahli Parlimen Tanjung Karang Tan Sri Noh Omar mengumumkan peletakan jawatannya sebagai pengerusi perhubungan UMNO Selangor. Bagaimanapun, beliau masih lagi Ahli Majlis Kerja Tertinggi MKT parti itu. Sebagai pengerusi perhubungan Selangor, maka saya nak umumkan hari ini bahawa saya dengan rasminya meletakkan jawatan sebagai pengerusi perhubungan UMNO Negeri Selangor, kerana bukan saja Presiden tidak percaya pada saya pun dah hilang kepercayaan kepada Presiden. Saya pun tadi minta kalau Presiden ni berjiwa besar, dia patut letak jawatan. Seperti mana dulu Datuk Seri Najib bila kalah, dia dipaksa letak jawatan. Maka biarlah orang baru yang menguruskan UMNO ni. Sebagai Presiden parti pun, dia menang pun 300 lebih saja. Beliau ditemui media di Menara Dato' On, Pusat Dagangan Dunia WTC bagi menghadiri beberapa siri mesyuarat hari ini. Untuk rekod, Tan Sri Noh menyandang kerusi Parlimen Tanjung Karang selama 6 penggal sejak PRU 9 pada 1995. Susulan Parlimen yang tergantung ketika ini, gabungan parti perlu mencapai kata sepakat bagi membentuk kerajaan persekutuan dengan segera. Pengerusi Perikatan Nasional Tan Sri Muhyiddin Yassin berkata bahawa PN sedia kerjasama dengan parti lain untuk membentuk kerajaan. Manakala pengerusi Pakatan Harapan Datuk Seri Anwar Ibrahim turut mendakwa parti itu mempunyai majoriti. Namun gabungan manakah yang dilihat paling realistik bagi mewujudkan kerajaan yang stabil? Di talian Skype ketika ini kita bersama penganalisis politik Profesor Dr. Siva Murugan Pandian. Selamat malam, Prof. Selamat malam. Baik, Prof. Bagi membentuk kerajaan yang lebih stabil selepas ini, parti manakah menurut Prof yang paling realistik untuk bergabung? Ya, saya lihat bahawa kalau kita perhatikan kepada jumlah yang ada, sudah pastilah kita perlu menjadikan asasnya berdasarkan kepada pencapaian Perikatan Nasional yang mempunyai 73 kerusi, diikuti dengan Barisan Nasional 30, GRS 22 dan juga GPS 22 dan juga GRS 6 yang membawa kepada jumlah 131. Itu merupakan sesuatu yang saya rasakan membolehkan pembentukan kerajaan dengan majoriti yang jelas dan juga kerajaan itu boleh kekal ampuh jika sekiranya masing-masing bersetuju dengan cadangan, negosiasi, tawar-menawar, kompromi dan juga pengorbanan yang perlu dilakukan. Waktu yang sama ada juga yang menyatakan bahawa kenapa tidak Pakatan Harapan yang mempunyai kerusi 82 diberikan keutamaan. Soalnya di sini adalah masing-masing perlu mencapai sasaran 112 kerusi untuk melepasi pembentukan kerajaan. Jadi sesiapa sahaja yang ada angka tersebut, maka bolehlah pergi ke istana berjumpa dengan kebawah dunia yang teragung untuk menyatakan dan juga mendapatkan perkenan
ke bawah duli. Dalam konteks ini, sehingga ke hari ini yang telah pun buat kenyataan secara terbuka adalah oleh Perikatan Nasional dan juga GPS yang turut menyatakan hasrat untuk bersama dengan Barisan Nasional dan GRS. Ya. Ada desas-desus yang berlegar ketika ini mungkin wujud kerjasama BNPH. Apakah kesannya jika ia berlaku, Prof? Ya, kalau kita tahu ataupun kita melihat kepada apa yang berlaku sepanjang kempen sebelum ia ini dimulakan, ada kenyataan yang sudah pun dikeluarkan bahawa no DAP, no Anwar. Apakah selepas waktu kempen di mana angkanya ketara tidak mencukupi untuk mencapai sasaran 112, mampukah Barisan Nasional diyakinkan oleh Pakatan Harapan bahawa mereka mampu untuk bekerjasama. Kesemua ini harus kembali ke meja rundingan kerana saya lihat dalam konteks ini sudah pun wujud pelbagai kenyataan yang dikeluarkan oleh beberapa orang pemimpin yang menyatakan ataupun telah pun menyuarakan kebimbangan mereka jika itu dilakukan. Jadi setakat sekarang ini kita melihat kerjasama di antara Pakatan Harapan dan juga nasional itu agak kabur, melainkan besoknya kita melihat sesuatu tindakan yang mengejutkan yang berada di luar dugaan. Kalau kita bandingkan dalam bentuk kerjasama yang sudah pun diwar-warkan sekarang ini, seolah-olah Barisan Nasional mahu dipilih berada dalam kelompok bersama dengan PN, GPS dan JRS. Jadi apakah Pakatan Harapan bersedia untuk menerima pelbagai pemimpin yang sebelum ini dituduh dengan pelbagai tomahan dan juga pendakwaan di dalam struktur hubungan di antara Barisan Nasional Pakatan Harapan semata-mata untuk membuahkan keranjang. Itu adalah satu polemik dan dilema yang perlu kita halusi teliti sebelum pergi ke istana untuk menyerahkan perakuan yang dikatakan sudah pun ada angkanya. Baik Prof. Jadi kita lihat PH memenangi lebih banyak kerusi iaitu 82 kerusi. Jadi adakah itu boleh dijadikan penanda aras bahawa PH perlu wujudkan kerajaan persekutuan dengan gabungan parti tertentu bagi mewakili suara majoriti rakyat, Prof? Ya, PH boleh melakukan negosiasi tawar-menawar perundingan dengan kesemua parti yang ada. Di samping cuba berhubung dengan Barisan Nasional, boleh berhubungan GPS, DRS ataupun warisan yang ada 3 kursi, bebas yang ada 2, muda yang ada 1 dan juga Parti Bangsa Malaysia ada 1 kursi. Bermakna jika mampu untuk menampakkan keyakinan kepercayaan ke atas angka 112 yang menjadi angka majlis ataupun angka yang diidamkan oleh mana-mana pihak yang mahu menubuhkan kerajaan, bermakna mereka boleh ke hadapan, tetapi di dalam konteks perlembagaan. Jelas di bawah perkara 43 yang Tuan Agong akan melihat menggunakan budi bicara kearifan kebijaksanaan baginda dalam memastikan yang akan menjadi Perdana Menteri ataupun dilantik sebagai ketua kerajaan adalah seorang yang mendapat majoriti dan diyakini suara itu mewakili sebilangan besar ahli Dewan Rakyat. Perkara itu harus diteliti sepenuhnya. Bermakna kalau Pakatan Harapan dengan 82 kerusi kini yang memerlukan hampir 30 kerusi untuk membentuk kerajaan, apakah mereka sudah ada kerusi sebanyak itu? Jika ada, maka saya rasakan itu juga boleh ditampilkan kepada Yang Tuan Agong dan biarlah pihak istana membuat keputusan berdasarkan kepada kebijaksanaan dan juga di mana istana sendiri di bawah ke bawah duli akan melihat kepada pelbagai perkara supaya apa saja penjajaran yang berlaku sebelum ini tidak berulang lagi, agar kita dapat bergerak ke hadapan, menghentikan persekitaran politik, mencari kedamaian politik, melakukan gencatan politik supaya kita mampu bergerak ke hadapan dalam suasana yang lebih menghibah, sejahtera, aman, memelihara keselamatan sosial. Ya, baik. Terima kasih Profesor Dr. Siva Murugan Pandian untuk ulasan yang saya kira cukup lengkap sebentar tadi. Baik, seterusnya Polis Diraja Malaysia PDRM memberi amaran kepada semua pihak supaya tidak menimbulkan kekacauan yang boleh mengganggu proses peralihan kuasa pasca pilihan raya umum ke-15.
Ketua Polis Negara Tan Sri Akhil Sani Abdullah Sani berkata PDRM akan terus memastikan ketenteraman awam terkawal sepanjang tempoh pembentukan kerajaan. Tan Sri Akhil Sani berkata semua elemen telah digerakkan bagi memastikan fasa peralihan kuasa berjalan dengan lancar dan pada masa sama memastikan keselamatan awam terjamin. PDRM katanya akan mengambil tindakan tegas bagi menangani tindakan mana-mana pihak yang dikesan cuba mengancam tahap keselamatan negara. Acara perarakan bertukar tragedi. Turkiye melancarkan serangan udara ke atas militan Kurdish di utara Iraq dan Syria. Operasi Claw Sword itu sebagai tindak balas terhadap serangan bom di tengah Istanbul minggu lalu. Pesawat Turkiye membedil dua perkampungan yang dihuni militan Parti Pekerja Kurdistan PKK dan Unit Perlindungan Rakyat Kurdish YPG. Kedua-dua militan itu dianggap Ankara sebagai pengganas. PKK dan YPG didakwa sebagai dalangan serangan bom di Istiklal tengah Istanbul yang mengorbankan 6 nyawa dan mencederakan 81 yang lain. Kedua-dua kumpulan militan itu yang telah berdekad bersengketa dengan Turkiye bagaimanapun nafi terlibat dalam serangan di Istanbul itu. Seorang kanak-kanak perempuan maut selepas dilanggar truk yang menarik kereta berhias dalam acara perarakan di North Carolina, Amerika Syarikat. Kejadian berlaku sekitar jam 10 pagi waktu tempatan. Pemandu truk tersebut telah dikenakan tindakan salah laku atas sebab memandu kenderaan dengan cuai dan membawa senjata api dalam perarakan. Sementara itu, kaki tangan perubatan di tempat kejadian sempat merawat kanak-kanak tersebut sebelum meninggal dunia. Dalam masa sama, terdapat beberapa orang awam di dalam kereta berhias namun mereka tidak mengalami kecederaan. Menurut polis, identiti mangsa dan pesalah masih tidak diketahui. Susulan insiden itu, perarakan tersebut telah dihentikan dan akhirnya dibatalkan serta-merta. 18 juta rakyat Nepal keluar mengundi dalam pilihan raya umum dan wilayah negara itu hari ini. Pilihan raya itu diadakan untuk memilih 275 ahli Dewan Perwakilan dan 550 anggota bagi 7 Dewan Wilayah. Suruhanjaya Pilihan Raya Nepal memaklumkan seramai 2,412 calon bersaing merebut 165 daripada 275 kerusi Dewan Perwakilan di bawah sistem First Past the Post FPTP. Menurut media tempatan, Nepal ditadbir oleh 10 kerajaan berbeza sejak pemansuhan monarki yang berusia 239 tahun pada 2008. Awal bulan ini, rakyat Nepal telah menyertai pilihan raya olok-olok. Ia sebahagian daripada program pendidikan pengundi di Lalitpur, Nepal. Ketika dunia tertumpu kepada Piala Dunia FIFA 2022 di Qatar, lain pula ceritanya di Syria. Lebih 300 kanak-kanak negara bergolak itu menganjurkan Piala Dunia versi mereka sendiri. Menurut penganjur, acara Piala Dunia di Idlib adalah suatu yang istimewa kerana ia mengetengahkan bakat-bakat sukan kanak-kanak yang tinggal di kamp pelarian. Acara perasmian berlangsung gilang gemilang dengan perarakan kontingen dan pertunjukan bunga api. Kesemua peserta dibahagikan kepada 32 pasukan bersamaan dengan jumlah negara yang menyertai Piala Dunia FIFA. Ia terdiri daripada kanak-kanak berusia 10 hingga 14 tahun yang telah berlatih selama berbulan-bulan. Idlib kini didiami kira-kira 3 juta penduduk dan separuh daripadanya adalah pelarian. Baik, laporan itu menutup berita Al-Hijrah untuk malam ini. Jangan lupa kami juga berada di pelbagai platform media-media sosial seperti Facebook, Twitter, YouTube, Instagram dan TikTok. Dan layari alhijrahnews.com untuk lagi kupasan mendalam berita dalam dan luar negara serta artikel eksklusif. Saya Al-Muhsin Muhammad Nur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam.